Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia. Saya ucapkan anda bersama saya Jannah Jalidar sekali lagi dalam rancangan 7 soalan KPT, dan pada hari ini kita akan mengupas isu mengenai tajuk micro credential, iaitu jika anda ingin mengetahui mengenai tajuk ini sebenarnya ramai yang masih tidak cakna lagi mengenai apa itu micro credential, dan pada hari ini bersama saya ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Shahtar Sabran, iaitu seorang Ketua Pegawai Eksekutif CEO Agensi Kelayakan Malaysia MQA, dan sedikit latar belakang MQA berperanan utama untuk melaksanakan kerangka kelayakan Malaysia sebagai landasan sistem jaminan kualiti pengajian tinggi dan titik rujukan kriteria dan standard kelayakan kebangsaan. MQA juga berperanan sebagai badan tunggal yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara. Selamat datang Prof ke studio kami pada hari ini. Selamat datang, terima kasih. Sihat Prof? Alhamdulillah sihat pagi ini. Jadi Prof, kita ingin terus kepada soalan yang pertama. Ada 7 soalan kita pada hari ini Prof. Yang pertama, mungkin ramai yang tidak mengetahui apa itu micro credential. Boleh Prof terangkan? Okay, terima kasih. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada KPT kerana beri ruang kepada MQA untuk berkongsi maklumat, dan pada kali ini kita akan berkongsi mengenai micro credential. So secara umumnya micro credential ini adalah kursus-kursus pendek yang kita tawarkan kepada masyarakat yang sekitar mungkin ada 2 minggu, mungkin ada 1 bulan dan sebagainya, dan di akhir kursus ini mereka akan mendapat sijil-sijil. Dan yang menariknya, micro credential yang ditawarkan oleh MQA ini adalah kursus-kursus pendek yang mendapat akreditasi, dan sekiranya kursus-kursus pendek ini dikumpulkan, maka jumlah jam itu apabila cukup jumlahnya misalnya 90, mereka boleh memohon untuk mendapatkan diploma dalam micro credential, ataupun 120 layak untuk diberikan ijazah dalam micro credential, dan begitulah seterusnya. Jadi ini merupakan satu laluan baru, satu peluang baru kepada masyarakat Malaysia yang ingin mendapatkan sijil-sijil kelayakan akademik tanpa perlu menghabiskan masa di bilik-bilik kuliah 1 semester, 2 semester, tahun dan sebagainya, tapi mereka boleh menghadir sekitar 2 minggu dan sebagainya, dan terpulanglah kepada mereka pelajar-pelajar calon-calon mempunyai kebebasan untuk menentukan tarikh bila mereka ingin mendapatkan sijil-sijil tersebut. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, flexibility diberikan kepada mereka, ataupun sekadar untuk meningkatkan kemahiran-kemahiran mereka yang kita panggil sebagai upskilling, reskilling dan sebagainya. Ini bergantung kepada masyarakat keseluruhannya, tapi yang paling penting peluang ini diberikan kepada masyarakat Malaysia, dan yang sangat-sangat penting lagi micro credential yang ditawarkan oleh MQA ini ataupun yang melalui proses MQA ini adalah telah mendapat akreditasi dan diterima pakai bukan sekadar di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Jadi Prof, mengapa micro credential ini diwujudkan sebenarnya Prof? Sekiranya kita melihat apa yang berlaku, landscape pendidikan tinggi dalam dunia pada hari ini, kita percaya di masa-masa akan datang, sekiranya universiti-universiti dalam negara dan juga di luar negara tidak peka kepada perkembangan micro credential ini, saya khawatir kewujudan universiti-universiti ini sudah tidak relevan. Kerana kalau kita masih berpegang kepada kaedah konvensional sahaja untuk menawarkan program-program pada masyarakat, kita khawatir pada satu ketika masyarakat tidak akan eager, tidak akan berminat untuk meneruskan pengajian. Justru kita memberikan peluang satu alternatif baru kepada masyarakat Malaysia untuk mendapatkan kelayakan-kelayakan mereka, tapi menggunakan kaedah yang bukan secara konvensional. Mereka mungkin menghadiri universiti, mungkin menghadiri kursus pada hujung-hujung minggu pada waktu-waktu yang tentu berdasarkan kelapangan masa, tapi mereka berhajat untuk mendapatkan diploma, ijazah dan sebagainya. Justru calon ataupun kaedah yang terbaiklah melalui micro credential. Selain daripada itu, micro credential juga boleh mengolah, mengadun program-program yang diperlukan oleh masyarakat di luar sana dengan kita panggil customizekan program-program tersebut. Jadi ini merupakan satu peluang istimewa kepada masyarakat Malaysia tanpa mengira latar belakang mereka. Maksudnya kalau saya tidak pernah pergi ke sekolah sekalipun, saya layak untuk mengikuti program micro credential, dan seperti mana yang saya sebut tadi, sekiranya dikumpulkan jam-jam kreditnya, di hujungnya mereka juga boleh layak untuk diberikan diploma, ijazah dan seterusnya. Prof, bila sebenarnya micro credential ini bermula Prof?
Micro credential ni dalam negara kita sudah lama, cuma perbezaannya apa yang kita tawarkan pada hari ini adalah kerana micro credential yang ditawarkan di MQA ini ataupun yang melalui proses MQA ini adalah yang mendapat akreditasi di mana mereka boleh mendapatkan ijazah kelayakan akademik, mendapatkan sijil kelayakan akademik di hujungnya. Micro credential yang ada di luar sana kebanyakannya adalah sekadar khusus-khusus sahaja di mana hujungnya mereka akan mendapat sijil-sijil, dan sijil-sijil ini tidak boleh digunakan untuk tujuan mendapatkan sijil-sijil akademik seperti diploma dan sebagainya. Jadi kalau di negara kita yang mendapat proses akreditisasi ini, kita tawarkan sekitar lebih kurang 1 tahun yang lepas, dan insya-Allah kita akan mempergiatkan lagi micro credential, khusus-khusus micro credential ini, dan kita sentiasa bergerak aktif untuk mempelawa ataupun meyakinkan IPT kita, swasta ataupun awam, untuk menawarkan khusus-khusus micro credential kerana kita yakin melalui khusus-khusus inilah kita mampu menarik lebih ramai pelajar-pelajar, terutamanya pelajar antarabangsa, dan ini secara tidak langsung dapat membantu hasrat kementerian kita untuk menarik sekitar lebih kurang 250,000 pelajar antarabangsa untuk belajar di Malaysia menjelang tahun 2025. Baik Prof, tadi Prof ada sebutkan tidak kira siapa pun boleh menyertai, yang tidak ada sijil langsung pun boleh mengikuti program ini. Mungkin ada spesifik siapa, had umur ataupun golongan mana yang boleh menyertai program ini? Dalam micro credential ini merupakan satu laluan yang sangat-sangat istimewa. Seperti mana saya sebut tadi, ia tidak perlu bertanya latar belakang akademik. Makcik Kiah yang menjual goreng pisang di tepi jalan sendiri pun boleh memohon micro credential sekiranya Makcik Kiah tersebut berminat, dan kita tidak akan bertanya kelayakan SPM, STPM, LPMR dan sebagainya, kerana kita menawarkan berdasarkan khusus-khusus pendek 2 minggu dan sebagainya, dan sekiranya mereka melalui lepas proses assessment, penilaian dibuat dalam masa 2 minggu itu dengan mungkin 1 jam credit hours, mereka layak untuk diberikan sijil micro credential dalam untuk 2 minggu tersebut. Dan yang saya sebut tadi menjurus ke arah diploma dan sebagainya, sekiranya dikumpulkan jam-jam kredit ini dalam bidang-bidang tertentu, misalnya Makcik Kiah tadi umpamanya berminat untuk mendapatkan micro credential ilmu pengetahuan tentang proses pemasaran ataupun entrepreneur, maka beliau mengambil 2 minggu sana, 2 minggu sini, tapi semua kursus-kursus yang diambil itu berkaitan dengan entrepreneur, dan bila dikumpulkan mungkin sudah ada 90 jam credit hour, dan Makcik Kiah boleh pergi kepada universiti yang terlibat untuk mendapatkan diploma dalam entrepreneur. Menarik. Prof, berapa pula yuran yang dikenakan untuk program ini? Yuran-yuran ini seperti mana yang kita sedia maklum adalah hak universiti masing-masing. IPTA dengan caranya, IPTS dengan caranya. Dalam IPTA sendiri pun ada kadar-kadar yang berbeza, kerana micro credential ini bukanlah satu kursus yang ditetapkan oleh yurannya oleh pihak kementerian. Dia diberikan kebebasan kerana ia merupakan satu konsep yang dipanggil over and above, satu nilai tambah yang dianjurkan oleh pihak universiti, dan saya pasti kebanyakan universiti akan menawarkan satu yuran yang sangat-sangat kompetitif kepada masyarakat Malaysia untuk melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan program micro credential. Di mana pula orang ramai boleh mendaftar untuk mengikuti program? Paling mudah hari ini masyarakat boleh datang kepada laman portal MQA di mana kita telah pun menyenaraikan universiti-universiti yang terlibat dengan micro credential, dan kita juga mempunyai satu platform, satu app yang akan menunjukkan ataupun menyenaraikan program-program khusus-khusus yang di micro credentialkan yang telah pun melalui proses akreditasi, dan masyarakat boleh milih kursus tersebut dan ditahu di manakah universiti mana yang menawarkan program tersebut. Baik Prof, kita telah pun berada di hujung rancangan. Soalan yang terakhir, apa harapan Prof untuk program ini mungkin pada masa akan datang? Harapan kita di peringkat MQA adalah sentiasa memberi sokongan padu kepada pihak kementerian untuk memastikan masyarakat kita, majoriti masyarakat kita mempunyai kelayakan akademik yang mencapai satu tahap ataupun satu level yang dibanggakan di pasaran nasional dan antarabangsa, dan saya yakin dengan melalui proses micro credential ini, ia secara langsung atau tidak langsung mampu untuk melonjakkan imej masyarakat Malaysia sebagai masyarakat yang mempunyai daya intelektual yang tinggi. Justru harapan Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju dan membangun dengan memiliki masyarakat yang mempunyai kualiti pendidikan yang tinggi akan dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Jadi ramai-ramai kita masyarakat Malaysia untuk berlumba-lumba meningkatkan kemahiran dan kualiti anda. Kalau tidak melalui keadaan konvensional, pastinya anda punya laluan lain, iaitu yang kita panggil sebagai micro credential. Baik.
Terima kasih banyak-banyak maklumat yang sebenarnya kita tak tahu sebelum ini kita dapat tahu. Boleh sebenarnya sesiapa sahaja boleh menyambung pengajian dengan program ini. Baik, terima kasih Prof kerana sudah hadir ke studio kami pada hari ini. Jadi mungkin kita akan bertemu di episod akan datang dalam rancangan 7 soalan KPT bersama saya Jannah Jalidar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.